buka buku teks ya, kita masuk bab baru, bab 4, buka buku teks. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kelas pertama online kita. Okay, kita terus masuk bab baru, bab 4 iaitu pilih, atur dan gabungan. Okay, dalam bab 4 ni dia ada dua subtopik. Subtopik yang pertama pilih, atur. Subtopik yang kedua adalah gabungan. Okay, so kita pergi pada subtopik yang pertama iaitu pilih, atur. Menyiasat dan membuat generalisasi tentang petua pendarapan. Okay, yang ini contoh, kita ada dua menu. Kita pergi kedai, okay, kedai makan, F&B. Dia ada dua menu. Okay, menu A dan juga menu B. Menu A terdiri daripada roti canai, roti nan, roti jala. Menu B dia ada kuah kari, dia ada kuah dal. Okay, dengan menggunakan gambar rajah pokok, senaraikan set yang mungkin bagi pilihan anda. Kemudian tentukan bilangan cara set tersebut boleh dipilih. Okay, kalau kita tengok pada menu ni, kita boleh pilih daripada menu A ni sama ada awak nak makan semua sekali ataupun awak nak makan satu sahaja ataupun awak nak kombinasi dua jenis roti. Okay, bila kita dah pilih roti, kita nak makan dengan kuah apa? Ikut awak lah. Okay, awak nak makan dengan kuah kari ke, awak nak makan dengan kuah dal ke, ataupun awak nak makan campur kedua-dua kuah ini. Okay, boleh je. Tak kisah, ikut pilihan kita. Okay, arahan dia keempat, tentukan bilangan cara yang boleh dipilih. Ini kombinasi kita. Berapa kombinasi yang boleh kita pilih menggunakan menu A dan menu B ini. Okay, next slide. Okay, dia kata tadi kan arahan yang pertama tu menggunakan gambar rajah pokok. So ini gambar rajah pokok kita lah. Menu A kita. Okay, roti canai, roti nan, roti jala ni tadi, yang ini adalah menu A. Yang kuah kari, kuah dal, yang ini adalah menu B. Gambar rajah ini semua ni, ini adalah gambar rajah pokok. Okay, so kita pilih roti canai. Okay, roti canai kita boleh makan dengan kuah kari ataupun kuah dal. Sama juga untuk roti nan boleh makan dengan kuah kari, kuah dal. Roti jala pun sama, kuah kari ataupun kuah dal. Okay, dan yang last sekali, okay, yang ini adalah kesudahan kita ataupun kalau awak belajar ayat yang biasa, dia adalah kesimpulan kita. Okay, yang pertama roti canai dengan kuah kari ataupun roti canai dengan kuah dal. Okay, dan seterusnya sampai habislah sampai kepada roti jala. Okay, kita kira ada berapa penyelesaian kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 penyelesaian. Okay, yang ni kalau kita guna gambar rajah pokok. Okay, kita ada 6 penyelesaian. Okay, selain daripada guna gambar rajah pokok, kita juga boleh guna petua pendarapan. Okay, yang ni yang ni, petua pendarapan. Macam mana kita nak buat petua pendarapan? Kita akan pilih menu A. Menu A ada 3. Okay, menu A ni dia ada 3 pilihan. Roti canai, roti nan dan juga roti jala. Okay, ada 3 pilihan. So kita akan tulis 3 darab dengan menu B kita ada kuah kari dan juga kuah dal. Ada 2 je pilihan. So 3 darab 2. So kita akan dapat penyelesaian kita 6. Okay, boleh? Petua pendarapan dan juga
Gambar rajah pokok. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey, ni asas dia. Okay, next. Okay, petua pendarapan tu tadi kalau kita ada dua perkara ataupun dua peristiwa, okay, selalunya dalam maths kita guna peristiwa lah kan. Okay, dua peristiwa berlaku dalam masa serentak. Okay, berlaku serentak tetapi pilihan dia kita boleh pilih. Okay, contoh. Ini contoh pertama. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey, sebiji dadu. Dadu dia ada berapa nombor? Pada 6. dadu. Okey, ada 6. 1 sampai 6. Okey, duit shilling? Duit 2. shilling. Okey, duit shilling ada 2 gambar atau angka. So, soalan dia tanya bilangan cara. So, bila bilangan cara, kita ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah dadu. Peristiwa yang kedua adalah duit shilling. Jadi, kita nak guna petua pendarapan, kita akan darabkan kedua-dua peristiwa ini. Okay, so peristiwa dadu darab dengan peristiwa duit shilling. So 6 darab 2 kita ada 12 cara untuk kita susun dadu dengan duit shilling. Okay, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, cari bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Okay, kita ada sekumpulan digit, kita nak 4 digit sahaja. Okay, digit pada telefon bimbit. Ada berapa? Start daripada nombor apa sampai nombor apa? 10. Okay, start daripada digit apa? 0 hingga 9. Okay, 0 sampai 9. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so bila kira semua ni dia ada 10 digit. Okay, daripada 10 digit ini, kita cuma nak 4 sahaja. Okay, daripada 10 kita cuma nak 4. So maksudnya kalau kita guna tempat kosong, kita ada 4 tempat kosong sahaja. Jadi tempat kosong yang pertama kita pilih daripada 10 digit. Okay, lepas tu digit yang kita dah ambil untuk tempat pertama ni kita boleh guna semula. Jadi kita pun masukkan balik dalam senarai 0 sampai 9 ini. Okay, jadi untuk tempat kedua pun dia tetap kita akan pilih 10 digit. Tempat ketiga pun kita tetap akan pilih 10 digit. Dan tempat yang terakhir pun kita akan pilih daripada 10 digit. 0 sampai 9. Okay, jadi keempat-empat tempat ini penyelesaiannya kita akan darab. Okay, 10 darab 10 darab 10 darab 10. So kita akan dapat 10,000. Okay, boleh faham? Yang B? Boleh. Boleh. Okay, ni baru pengenalan kepada pilih atur menggunakan petua pendarapan. Okay, yang ini baru kita nak masuk konsep pilih atur daripada and objek yang berbeza. Okay, tadi perkataan tuah. Okay, contoh yang sebelum tu tadi daripada perkataan tuah. Kita nak susun perkataan ini. Awak biasa main kan? Selalu tak main? Awak ada satu perkataan kan? Lepas tu daripada perkataan yang sama tapi kita boleh bentuk lagi perkataan-perkataan yang lain kan?
Selalu main kan? Okey. Permainan yang awak selalu main tu sebenarnya dia adalah pilih atur. Cuma kita tak tahu je yang itu adalah pilih atur. Okey? Okey, daripada perkataan tuah ini, kita nak susun berapa banyak perkataan baru ataupun susunan huruf yang baru yang boleh kita dapat daripada perkataan tuah. Okey, perkataan tuah dia ada 4 huruf. Okey, yang ni ada 4 huruf. So, bila kita nak guna pilih atur, kita akan pilih semua huruf ini. So, ada 4 huruf, kita akan pilih ke semua huruf. Bila kita pilih ke semua huruf, kita akan guna factorial. Okay, yang ini rumus kita, n factorial. So, n ni bermaksud bilangan yang kita pilih. Okay, bilangan yang dipilih. Kita dapat n. Okay, n, ingat ya, n adalah bilangan yang dipilih. Kalau ada 4 huruf, okay, contoh kita balik semula pada contoh tuah. Kalau dia ada 4 huruf, kita pilih ke semua huruf dia, kita akan guna 4 factorial. Okay, yang ni bila kita pilih semua. So dia akan jadi 4 factorial. Awak tekan kalkulator. Pada kalkulator nampak tak simbol factorial? Nampak. X kuasa negatif 1 kan? Pada button X kuasa negatif 1. So awak cuba awak tekan 4, nombor 4 dan juga simbol factorial. Berapa jawapan awak dapat? 24. Okay, awak akan dapat 24. Okay, cara ini kalau dia bagi dia bagi semua dan kita guna semua. Jadi kita akan guna n factorial. Okay, n factorial kita juga boleh tulis 4p4. Okay, 4p4. 4 yang di sebelah atas. 4 yang di sebelah atas ni bilangan sebenar. Okay, bilangan sebenar. Dan 4 yang di bawah ni adalah bilangan yang dipilih. Okay, 4p4. Pada kalkulator, butang darab. Dia tulis kat situ NPR. Okay, kalau pada kalkulator, pada butang darab. NPR. Okay, N bilangan sebenar, R bilangan yang dipilih. Okay, sekarang awak cuba tekan kalkulator. 4, lepas tu shift darab 4. Dapat tak jawapan yang sama? Okay, kalkulator 4 shift darab 4. So pada skrin kalkulator dia akan keluar 4p4. So awak tekan sama dengan jawapan pun sama 24. Okay, boleh? Contoh yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, kalau awak guna kalkulator, awak boleh tekan terus 11 factorial bahagi 9 factorial. Okay, boleh terus tekan. Tapi pada arahan soalan ini tanpa menggunakan kalkulator. So, bila tak boleh guna kalkulator, kita akan senaraikan. Apa yang nak disenaraikan? Okay, 11 factorial. Okay, 11 factorial awak akan tulis 11 darab 10
darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Untuk 11 faktorial awak akan tulis semua 11 darab sampailah darab 1. Okey, bahagi dengan untuk 9 faktorial 9 darab 8 tulis sehingga darab 1. Okey, 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay, bila awak dah tulis semua ini, atas dan bawah dia ada nombor yang sama. Okay, bila atas dan bawah ada nombor yang sama, kita boleh apa? Potong. Kita boleh potong, cancelkan dia. Jadi mana yang sama? Daripada 9 sehingga 1. Okay, so kita potong semua 9 sampai 1, atas dan bawah. Okay, kita cancel. Kita cancel semua atas dan bawah. Okay, bila dah cancel semua, yang tinggal hanyalah 11 darab 10. Iaitu pada penyelesaian dia tu dia tulis 11 darab 10. Yang ni bolehlah tekan kalkulator kalau tak hafal sifir. Boleh je tekan kalkulator kat sini 11 darab 10. Dia akan dapat jawapan 110. Boleh faham tak anak-anak? Faham. Faham. Alhamdulillah ada lagi. Okay, lepas tu yang B tu pun sama, kita buat cara dia sama. Yang dalam buku teks tu dia dah bagi ringkas. Okay, dia dah ringkaskan. Jadi awal-awal belajar mestilah guna yang panjang dulu kan sebelum boleh diringkaskan. Okay, yang contoh B tu samalah 6. Kita akan tulis 6 darab sehingga darab 1. So ini 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Bahagi. Ini pun sama. 4 darab 3 darab 2 darab 2 darab 1 darab 2 darab 1. Sebab kita ada 4 faktorial darab dengan 2 faktorial. Okay, lepas tu mana yang sama? Kita cancel, potong dia. Okay, 4 darab 3 darab 2 darab 1 ada atas dan ada di bahagian bawah. Jadi kita cancelkan dia. Okay, so yang tinggal 6 darab 5 dan juga 2 darab 1. Okay, dah sama seperti contoh dia. 6 darab 5 bahagi 2 darab 1, so kita akan dapat jawapan dia 15. Okay, yang ini tolong ingat juga ya, kalau kita guna faktorial, cara tulis sebenar untuk faktorial yang darab semua ni. Okay, tolong ingat. Sebab kadang-kadang dia tanya je dalam soalan peksa tu. Okay, contoh 3. Cari bilangan cara menyusun semua huruf. Okay, dia punya keyword dekat sini semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Okay, kalau kita dah pilih huruf tu, kita tak boleh dah nak guna lagi huruf tu. Okay, dah tak boleh guna. Okay, bijak. Pada perkataan bijak ada berapa huruf? Okay, ya betul. Pada perkataan bijak ada 5 huruf. Okay, dan kita guna semua. So, bila kita guna semua, kita boleh tulis. Okay, yang ni boleh tulis n factorial. Okay, ada 2 cara tulis lah. Kita boleh guna n
faktorial ataupun 5P5. Okay, ada dua cara tulis. Okay, 5 faktorial ataupun 5P5. So bila tekan kalkulator, dua-dua ni dia akan memberikan jawapan yang sama iaitu 120. Okay, ni tak ada masalah sebab dia bagi dan kita guna semua.